Sikit lagi kita mulakan tuan-tuan ni, kita beri masa dulu kepada sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama pada pagi ini. Ni sebelum kita memulakan ni, kita sama-sama zikir dululah tuan-tuan, masing-masing. Semua zikir, masing-masing zikir, sementara kita nak tunggu sahabat-sahabat kita yang lain bersama-sama kita pada pagi ini, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita memulakan pertemuan kita, pengajian ilmu kita pada pagi ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebergantungan hati kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini. Sama-sama kita mulakan dengan nama Allah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita menadah tangan sebagai bermunajat dan memohon ataupun sebagai tanda kebergantungan hati kita kepada Allah. Rabbana zidna ilman nafi'a, ya Allah tambahkan kepada kami ilmu yang beri manfaat,
kepada kehidupan kami dunia dan akhirat kami, warzuqna fahaman wasi'a, dan rezekikan kepada kami ya Allah kefahaman yang luas tentang agamamu. Allahumma ja'alna min ulama'il amilin, ya Allah jadikan kami di kalangan hamba-hambamu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, ya Allah jadikan kami hamba-hambamu yang sentiasa diikhlaskan hati kami ya Allah menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu semata-mata meraih keredaanmu dan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, kerana pada pagi ini kita bersyukur sangat-sangat kerana kita masih bernyawa pada pagi ini. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang maha besar daripada Allah tuan-tuan ya. Sebenarnya nikmat kehidupan ni nikmat yang paling besar lah tuan-tuan. Kerana kalau pagi-pagi ni dah tak ada nyawa kita, maka apa benda yang boleh kita buat? Tak ada apa-apa tuan-tuan ya. Maka dengan nikmat nyawa ataupun dengan nikmat umur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita kena jadikan nikmat ini sebagai jalan untuk kita bersyukur kepada Allah ya. Dengan nikmat umur ini, kita manfaatkan umur kita ni adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Hakikatnya orang-orang yang beriman itu ya tuan-tuan sentiasa menjadikan keseluruhan nikmat itu untuk Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Kerana apa tuan-tuan? Orang-orang yang beriman ni sentiasa meletakkan Allah itu adalah segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah matlamat utama. Itulah hakikat orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ini tuan-tuan, dia melihat semua nikmat adalah untuk Allah, bukan untuk selain daripada Allah. Apatah lagi untuk nafsunya, untuk syaitan, untuk makhluk dan sebagainya, bukan tuan-tuan ya. Maka umur ini adalah untuk Allah. Penglihatan mata ini adalah untuk Allah. Pendengaran telinga ini adalah untuk Allah. Lidah ini adalah untuk Allah tuan-tuan. Maka sebab itulah tuan-tuan, orang-orang yang beriman ini sentiasa berada dalam keberuntungan. Kenapa? Kerana hatinya sentiasa meletakkan Allah itu adalah nombor satu dan segala-galanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, hari ini kalau kita melihat ya, keadaan suasana kita di negara Malaysia kita, khasnya kalau kita melihat angka bilangan COVID ataupun orang-orang yang dijangkiti dengan COVID ni tuan-tuan, kita tengok bilangan angkanya sangat-sangat merisaukan tuan-tuan ya. Saya rasa semua kita sedia maklum tentang perkara ni tuan-tuan ya. Maknanya bilangan angka itu semakin hari semakin meningkat tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan mata Allah sekalian, kita sebagai seorang yang sentiasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun beriman dengan Allah, kita kena yakin tuan-tuan, setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam kehidupan kita di dunia pada hari ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Maksudnya kemarin kan angka bilangan tu 8,000, hari ni 9,000. Dan hari ni kita tak tahulah tuan-tuan, nak semalam tu 9,000 dah tuan-tuan nak. Jadi maksudnya angka tu semakin lama semakin naik, kita kena yakin mesti ada hikmahnya yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan perkara itu kepada kita semua tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan pada pagi ni insya-Allah kita nak membicarakan mengenai dengan pengajian tasawuf tuan-tuan ya. Ini pengajian untuk bawa hati kita ni dekat dengan Tuhan ya. Tasawuf ni adalah ilmu yang akan membicarakan tentang jalan-jalan kehambaan untuk dekat kepada Allah ataupun jalan-jalan untuk meninggikan kehambaan kita di sisi Allah. Ataupun tasawuf itu adalah pengajian yang untuk kita ni sebagai hamba, untuk kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita di dunia pada hari ni tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi sebelum nak masuk kepada pengajian kitab kita ni, saya suka juga untuk saya ulas sikit sebanyak tentang COVID yang ada pada hari ini untuk menenangkan jiwa kita dan untuk kita menghadapi ujian ini sebagai jalan untuk kita semakin meninggikan kehambaan kita kepada Allah tuan-tuan ya. Tuan-tuan mata Allah sekalian, jangan dengan sebab ujian kita putus asa daripada rahmat Allah, jangan ya. Kita kata Allah dah banyak naik ni, dah putus asa dah kita dah hilang dah pengharapan kita kepada Allah, kita mula dah tak yakin dengan Allah, kita mula meninggalkan Allah, jangan ya. Tuan-tuan mata Allah sekalian, yang paling kita takut adalah syaitan menipu daya kita dengan ujian ini sehingga kita putus asa daripada rahmat Allah. Jangan tuan-tuan ya. Ada setengah orang diuji oleh Allah sampai sanggup bunuh diri tuan-tuan nak, sampai sanggup meninggalkan ibadah dan sebagainya. Ini putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan, kita kena yakin setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita, seberat mana pun ujian itu yang perlu kita lalui sebagai hamba, pasti ada kebaikannya yang maha besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekalian hamba-hambanya. Tuan-tuan, terus meletakkan harapan yang besar kepada Allah. Jangan sekali-kali kita ragu-ragu dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menyebutkan bahawasanya rahmat Allah ni sangat luas. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wasi'an rahmati, ya, maksudnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni luas kulla syai, pada setiap sesuatu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, ya, tuan-tuan bertanya sekalian, dalam keadaan kita menghadapi ujian pada hari ini, tuan-tuan, ya, pertama saya nak sebutlah, ya, perkara ni saya dah ulas dalam video saya yang sebelum ini, tuan-tuan. Yang paling penting adalah kita sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik yang mungkin. Dan yang kedua, jagalah SOP, peraturan ataupun apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan, ya, maksudnya jaga zahir kita dari segi hubungan sesama manusia, dari segi menjaga diri daripada jangkitan dan jaga juga hubungan dengan Allah. Itu secara umum saya sebut begitu, tuan-tuan. Baik, hari ini sebelum kita nak masuk kepada pengajian tasawuf, tuan-tuan, ni kita nak sebut juga, tuan-tuan, ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ujian, tuan-tuan, ya. Dan sebenarnya, tuan-tuan, ujian dalam kehidupan kita ni adalah perkara biasa, tuan-tuan, ya. Maksud saya perkara biasa tu memang kita hidup dekat dunia ni adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kadang-kadang kita nampak ujian ni hanya sekadar musibah, ya. Kita nampak ujian ni hanya sekadar perkara-perkara yang kita tidak suka, bala dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Hakikatnya seluruh hidup kita adalah ujian. Seluruh hidup kita adalah ujian, tuan-tuan, ya. Sebenarnya, tuan-tuan, ujian itu bukan sekadar musibah, bahkan nikmat ataupun bala, kedua-duanya ujian. Yang tu yang kita kena faham. Hari ni kita nampak ujian ni sekadar musibah, sekadar COVID, tak sihat tu pun ujian sebenarnya, tuan-tuan, ya. Kita yang sihat ni, adakah kita tidak diuji? Ya, kita sedang diuji dengan kesihatan kita sekarang ni, tuan-tuan. Sebab itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa nabalukum bisyarri wal khairi. Allah kata, nah, dan kami uji kamu wahai manusia dengan kebaikan ataupun dengan nikmat, dan dengan bala, dengan susah payah, kedua-duanya ujian daripada Allah. Kata Allah, wa nabalukum bisyarri, kami uji kamu wahai manusia dengan susah payah, dengan perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya, bil khairi, dan dengan kebaikan dari segi kesihatan kita, dari segi nikmat dunia kita, harta benda kita dan sebagainya. Wa ilaina turja'un, dan kata Allah, kami nak uji sejauh mana kamu boleh balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah itu sentiasa melihat nikmat dan ujian bala kedua-duanya datang daripada Allah dan perlu balik kepada Allah. Bukan nampak nikmat, kita pegang nikmat, kita rasa nikmat kita punya, kita guna nikmat ikut nafsu kita. Bukan, tuan-tuan, ya. Orang beriman sentiasa melihat nikmat dan ujian dua-duanya adalah datang daripada Allah, dan dua-duanya perlu balik kepada Allah. Dengan nikmat, ingat Allah. Sebab Allah uji kita, tuan-tuan, dengan kebaikan dan dengan keburukan. Allah nak tengok sejauh mana kita boleh balik kepada Allah. Maka, tuan-tuan, saya nak sebut, ujian ni adalah memang perkara sunnatullah, memang perkara biasa. Memang kita dicipta oleh Allah di muka bumi untuk diuji oleh Allah, tuan-tuan, ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, yang biasa tuan-tuan duk baca setiap malam, tuan-tuan baca sebelum nak tidur, kita baca surah Al-Mulk, kan. Kerana surah Al-Mulk ni antara kelebihannya yang Nabi SAW menyatakan kepada kita, siapa yang mengamalkan surah Al-Mulk ni pada setiap malam sebelum dia nak tidur, kata Nabi, orang ini akan dilepaskan oleh Allah daripada azab neraka. Jadi tuan-tuan elok sangat amalkan surah Al-Mulk ni, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk itu kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuan-tuan kena ingat, memang Allah menjadikan hidup dan mati ni, tuan-tuan, ya. Kita sekarang ni hidup dan kemudian akan mati semula, bertemu dengan Allah. Maka kehidupan ini memang Allah jadikan tujuannya liyabluwakum, untuk uji kamu sekalian. Tuan-tuan kena faham ujian tadi apa? Ujian tadi adalah ujian nikmat dan ujian ditimpa kesusahpayahan dan sebagainya, tuan-tuan. Maka hakikat sebenarnya, tuan-tuan, seluruh kehidupan kita adalah ujian, tuan-tuan, ya. Setiap saat kita adalah ujian sebenarnya. Dengan ujian masa, kita isi masa dengan kebaikan ke, ataupun kita isi masa dengan perkara-perkara yang lara, lalai dan sebagainya. Dengan pandangan mata, ujian mata, kita melihat apa dengan mata kita. Dengan ujian hati, hati kita ni ingat kepada siapa, tuan-tuan. Banyak mana hati kita ni menyebut nama Allah. Maka semua ni ujian, tuan-tuan. Dan Allah SWT hakikatnya sedang menguji, tuan-tuan, bukan dengan COVID semata-mata.
Bahkan Allah sedang menguji tuan-tuan setiap saat dalam kehidupan tuan-tuan ya. Maksudnya uji akal fikiran kita, uji hati kita, uji mata kita, uji mulut kita. Semua ini apakah kita membawanya kepada Allah? Apakah semua nikmat ini kita bawa balik kepada Allah dengan ada apa yang ada pada kita pada hari ini tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kata Allah, kami uji kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melihat ayyukum, kata Allah, siapa di kalangan kamu semua ini ahsanu amala, sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Maka sebab tu tuan-tuan, orang beriman ni dia sebaik-baik amal. Kenapa? Kerana dia melihat semua ujian ini adalah untuk dia kembali kepada Allah. Maka semua ujian ini untuk dia semakin menambahkan kedekatan diri dia kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang yang hatinya ada Allah, dia tenang menghadapi ujian tuan-tuan. Kenapa dia tenang tuan-tuan? Kerana dia tahu ujian ini adalah kebaikan dirinya untuk Allah, adalah kebaikan untuk dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya ada Allah, orang-orang yang hatinya memandang kepada akhirat, orang-orang yang hatinya memandang kepada balasan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang sentiasa melihat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan hasib, yakni maha mengira atas apa kebaikan yang kita lakukan, maka dia sentiasa tenang dengan ujian. Kenapa? Kerana dia tahu ujian inilah sebagai salah satu jambatan untuk dia mengaut pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah, dan dia angkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Maka dia tak pernah resah gelisah tuan-tuan ya. Tapi bagi orang yang melihat ujian ni satu penyiksaan, dia tak nampak pahala akhirat. Dia melihat ujian ni sebagai sesuatu yang menyusahkan diri dia. Dia tak nampak pandangan Allah atas diri dia. Dia tak nampak Allah dalam kehidupan dia. Maka dia akan rasa susahlah dengan ujian tuan-tuan ya. Tapi bila mana kita nampak ujian ni datang daripada Allah untuk mengangkat darjat kita, untuk memberi kita pahala sebanyak-banyaknya, dan untuk mentarbiah hati kita supaya hati kita ni semakin teguh, semakin sabar dengan kehendak Allah dan sebagainya, maka dia yakin ada Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melihat diri dia. Maka dia akan melihat ujian ini sebagai satu nikmat untuk dia semakin berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Baik tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ujian ini memang suatu perkara yang memang sudah menjadi fitrah kepada diri insan. Memang atas nama insan kamu perlu diuji oleh Allah tuan-tuan ya. Maka lepas daripada ni jangan kita bertanya kenapa aku diuji. Memang dunia ini tempat diuji tuan-tuan ya. Memang dunia ini tempat diuji tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, kita kalau tak nak diuji bukan di sini tuan-tuan. Kita kalau tak nak diuji dalam syurga nanti tuan-tuan. Syurga tidak ada ujian. Syurga adalah tempat balasan daripada ujian yang ada di dunia pada hari ini tuan-tuan ya. Dunia tempat ujian, syurga tempat balasan, tempat kegembiraan kita tuan-tuan ya. Maka bersabarlah sementara untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita sebaik-baik ganjaran, sehebat-hebat ganjaran dalam syurga nanti tuan-tuan ya. Maka sentiasalah kita menghadapi ujian, untuk kita melihat ujian ini sebagai satu jalan untuk kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Baik, tuan-tuan matalah sekalian, ujian yang ada pada kita, sama ada COVID khasnya lah tuan-tuan, COVID dan perkara yang lain tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ujian pada hari ini dengan 3 sebab. Yang ni saya nak syarah sikit kepada tuan-tuan pada pagi ini tuan-tuan ya. Ini pun sebenarnya berkaitan dengan tasawuf jugalah tuan-tuan ya. Walaupun kita tak melihat kepada kitab, saya nak mengulas isu semasa tuan-tuan ya. Jadi maknanya apa yang kita sebut juga ni berkaitan dengan tasawuf juga, maknanya berkaitan tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan dan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menurunkan ujian kepada kita kerana 3 perkara. Tuan-tuan kena ingat 3 benda ni tuan-tuan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, hakikatnya ujian ini tidak ada yang buruk pada pandangan Allah. Dan hakikatnya ujian ni bila Allah turunkan kepada sekalian hamba-Nya, semua baik belaka tuan-tuan ya. Dan ujian ini Allah berikan kepada apa sahaja jenis hamba dia, semua baik belaka. Tak ada yang tak baik sebenarnya tuan-tuan ya. Baik, jadi bila ujian datang daripada Allah, dia kerana 3 sebab tuan-tuan ya. Kerana 3 keadaan. Kerana manusia itu berbeza-beza keadaannya tuan-tuan ya. Kerana ada orang yang menerima ujian ini berbagai-bagai keadaannya. Ada orang-orang yang menerima ujian ini adalah orang-orang yang berdosa kepada Allah tuan-tuan ya. Ada orang-orang yang menerima ujian ni adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka apa sahaja jenis golongan, hakikatnya sekalian jenis ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu adalah kebaikannya untuk sekalian hamba-hambanya tuan-tuan ya. Baik, 3 sebab ujian datang daripada Allah. Pertama tuan-tuan ya, bila ujian ini datang kepada orang-orang yang lalai kepada Allah, ujian ini turun kepada orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah, maka ujian ini datang untuk menarik orang ini supaya mereka ni balik kepada Allah. Ini yang pertama. Tujuan ujian itu didatangkan oleh Allah
adalah untuk menginsafkan ataupun untuk memberi kesedaran bagi pendosa-pendosa yang jauh daripada Allah. Maka ini sebab ujian yang pertama, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, kadang-kadang dengan sebab COVID ini duk naik, maka mungkin ada hati-hati manusia yang mula sedar dengan kebesaran Allah, yang mula sedar ataupun takut dengan ujian daripada Allah ini. Mungkin daripada seorang manusia yang tak bertudung, mungkin seorang manusia yang mungkin tak solat, tengok ujian COVID tak habis-habis, tengok sahabat mati kan, tengok ahli keluarga mati, mula rasa takut atas dirinya, rasa nak balik pada Allah. Ini tujuan ujian yang pertama, tuan-tuan ya. Ujian ini Allah turunkan kepada manusia, tujuannya adalah untuk menarik manusia yang lalai, yang leka dengan dosa dan maksiat, yang tak ingat Allah langsung, yang semayangnya tidak, tuan-tuan, yang melanggar Allah sepanjang masa, yang tak ingat langsung ke akhirat. Maka Allah beri ujian supaya mereka sedar mereka hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba nafsu. Kamu kena ingat kamu akan mati suatu hari nanti. Dan dengan ujian itu mudah-mudahan kamu terketuk hati kamu untuk ingat ada Allah yang maha kuasa atas diri kamu. Kamu leka dengan dunia, kamu leka dengan maksiat dan sebagainya. Akhirnya Allah mendatangkan kuasanya, ujiannya ke atas kita, sehingga kita rasa diri kita lemah, tak ada apa-apa, hilang segala-galanya. Hari ni aku sakit, aku tak boleh buat apa-apa dah, harta yang ada aku tak boleh nak pakai dah. Mula rasa keinsapan untuk balik kepada Allah. Tujuan ujian yang pertama adalah untuk menyedarkan diri manusia yang leka dengan Allah, yang melakukan dosa yang begitu banyak. Maka Allah beri ujian untuk mereka balik pada Tuhan. Itu yang pertama, tuan-tuan ya. Maka hari ni COVID, apa yang berlaku pada hari ni, mungkin insya-Allah COVID ni banyak menyedarkan hati-hati manusia. Saya sendiri pun tuan-tuan tengok dalam Twitter, tuan-tuan ya, dalam status Facebook dan sebagainya, ramai dah orang sebut dalam status-status mereka, kami sedar ya Allah, dosa kami banyak kepadamu ya Allah. Maka saya baca benda tu, saya kata inilah hikmah ujian, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menegur hamba-hambanya supaya mana-mana yang terlalu leka dengan Tuhan, dengan hiburan dan sebagainya, cepat-cepat balik kepada Allah. Itu tujuan yang pertama, tuan-tuan ya. Baik. Kemudian tujuan yang kedua ujian itu datang, tuan-tuan, maksudnya ini tengok keadaan manusia, tuan-tuan ya, maknanya. Baik, tujuan yang kedua Allah memberi ujian adalah untuk menghapuskan dosa, kafarah atas dosa, tuan-tuan ya. Yang tadi ni maksudnya adalah mereka yang terus leka dengan Tuhan, semayang pun kadang-kadang tak dan sebagainya. Maksudnya hidup ni langsung tak ada Allah lah, tuan-tuan ya. Memang jauh, sejauh-jauhnya, maka Allah nak tarik balik. Dengan ujian ini mudah-mudahan menjadi hidayah untuk balik pada Allah. Tu golongan yang tadi. Golongan yang kedua ni, tuan-tuan, ujian ini sampai kepada mereka adalah untuk menghapuskan dosa-dosa mereka yang lama, tuan-tuan ya. Mana kata di kalangan masyarakat kita mungkin ada yang terkena COVID ini, tuan-tuan, diuji oleh Allah, maka COVID itu sebagai penghapus dosa-dosa dia yang lama. Orang-orang yang begini, tuan-tuan, adalah orang-orang yang bukannya leka dengan Allah dah semayang dah ya. Orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, tetapi mungkin dalam keadaan dia balik pada Allah ni masih ada dosa-dosa dia yang lampau, yang belum terhapus di sisi Allah, tuan-tuan. Ataupun mungkin dalam keadaan dia sudah balik kepada Allah, ada dosa-dosa dia dengan suami dia, ada dosa-dosa dengan isteri dia, mungkin ada dia menipu sahabat dia, mungkin ada hak-hak orang yang mungkin dia belum kembalikan dan sebagainya, dosa-dosa dia yang terkait dengan makhluk, terkait dengan dirinya dengan Allah. Maka dengan sebab ujian ni, tuan-tuan, maka Allah menghapuskan sekalian dosa-dosa dia yang lama, tuan-tuan ya. Maka golongan yang kedua adalah golongan-golongan yang Allah mendatangkan ujian untuk membersihkan dirinya daripada dosa, tuan-tuan ya. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudusi, kata Allah, apabila aku kasih kepada hamba-hambaku, kata Allah. Ni tuan-tuan ya. Maksudnya golongan yang kedua ni Allah dah sayang dah, tuan-tuan. Allah sayang. Sebab tu tuan-tuan, ujian ini kita maknanya tidak perlu rasa risau sangat, rusing sangat, sebab Allah sedang membersihkan dosa kita, tuan-tuan ya. Hakikatnya ujian itu adalah satu nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Sebab tu kata Allah dalam hadis kudusi, bila aku sayang kepada hamba-hambaku, Allah kata, aku tidak akan keluarkan dia daripada dunia ni, kata Allah ya. Maknanya orang ini Allah tak akan biarkan dia mati, meninggalkan dunia ini, melainkan aku akan hapuskan semua dosa-dosa dia yang lama dengan aku menguji dia dengan ujian yang bertubi-tubi, kata Allah, sehingga terhapus sekalian dosa, sehinggalah dia balik kepada aku tanpa membawa sebarang dosa, tuan-tuan. Subhanallah. Ini satu nikmat yang besar daripada Tuhan, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kita akui kita banyak dosa, tuan-tuan. Kita banyak kelalaian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikatnya ujian itu datang untuk membersihkan kita daripada sekalian dosa. Tuan-tuan, mana yang kita nak? Kita nak ujian yang sementara dekat dunia yang kita rasa susah, dengan sebab ujian tu Allah hapuskan dosa kita, ataupun kita tak nak Allah uji dekat dunia, Allah tinggalkan kita dengan dosa yang ada, kita bawa balik dosa tu di akhirat kelak, dibalas dosa itu di akhirat kelak dengan api neraka Allah. Tuan-tuan nak pilih mana, tuan-tuan?
sudah pasti kita akan rasa bersyukur dengan ujian bila kita tengok ujian inilah sebagai penghapus dosa kita yang lama sebelum-sebelum ni tuan-tuan. Sudah pasti kita seronok dengan ujian ini bila kita lihat ujian inilah penghapus dosa yang kita yang ada dekat dunia. Kita balik kepada Allah, tak ada lagi dosa yang Allah nak balas dalam api neraka tuan-tuan ya. Sebab itulah tuan-tuan, tak setanding langsung ujian dekat dunia ni susah payah macam mana pun dengan siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, tak tertanggung ataupun tak setanding langsung tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, jadilah hamba-hamba yang sentiasa redha dan suka dengan ujian yang datang daripada Allah tuan-tuan ya. Jangan jadi hamba-hamba Allah yang mengeluh ataupun yang mempertikaikan Tuhan dan sebagainya tuan-tuan ya. Tuan-tuan, datang ujian daripada Allah, jangan tanya Allah, tanya diri kita tuan-tuan ya. Tanya diri kita. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tuan-tuan kena sebut, tuan-tuan kena sentiasa ingat, datang ujian, Allah sayang dekat kita. Datang ujian, Allah sayang dekat kita. Tuan-tuan kena selalu sebut perkara tu. Allah beri ujian, Allah sayang aku, Allah sayang aku. Tuan-tuan pegang hati, tuan-tuan sebut Allah sayang aku. Tuan-tuan ya, bila na'udzubillah, kita bukan minta tuan-tuan ya. Tapi kalau kita diuji dengan COVID dan sebagainya, tuan-tuan nak sebut dalam hati, Allah sayang aku, Allah pilih aku tuan-tuan ya. Jangan kita rasa resah, jangan kita rasa kenapa Allah pilih aku untuk kena ujian ni dan sebagainya tuan-tuan. Kalaulah kita nampak ujian itu menghapuskan dosa kita di akhirat, pasti kita akan bersyukur dengan ujian tersebut tuan-tuan ya. Tuan-tuan mata sekalian, memang hakikatnya Allah sayang kita, sebab itulah Allah uji kita tuan-tuan. Hari ni bilangan angka COVID duk naik tuan-tuan dah. Allah sayang kita semua hakikatnya tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan hamba-Nya tuan-tuan dalam keadaan terus leka lalai dengan Tuhan tuan-tuan ya. Tapi kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, dia tak nampak kasih sayang Allah. Manusia ni suka lawan Allah dengan nafsu dia tuan-tuan tak? Maka sebab tu kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, maknanya dia oleh kerana tidak nampak hatinya dalam keadaan gelap begitu, maka sebab itulah mereka maksudnya tidak suka dengan benda-benda yang tidak baik ni tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan matalah sekalian. Jadi sebab yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kerana Allah sayang kepada kita, Allah nak habiskan dosa kita semua tuan-tuan ya. Baik, ujian ini tuan-tuan untuk golongan yang ketiga yang tuan-tuan ya. 1 2 3 dah lepas, ini yang ketiga tuan-tuan ya. Jadi sebab ketiga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada manusia itu kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat martabat seseorang hamba. Ini sebab yang ketiga tuan-tuan ya. Makna tadi, golongan pertama tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menarik supaya ingat kepada Allah, balik pada Allah, jangan leka dengan dunia. Allah sayang kita tuan-tuan ya. Yang kedua, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita yang lama-lama tuan-tuan. Yang ketiga adalah Allah beri ujian sebab Allah nak angkat martabat kita lebih tinggi di sisi Allah tuan-tuan ya. Maka hakikatnya tak ada ujian itu yang buruk, sebenarnya tak ada. Sebenarnya semua ujian tu baik, sebenarnya baik untuk hamba tuan-tuan ya. Sebab tu kata Allah dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, kata Allah. Kata Allah kepada kita tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh ditanya dengan perbuatan dia tuan-tuan. Tapi kamulah yang perlu tanya diri kamu dengan perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ke atas diri kamu, kamu yang kena tanya diri kamu tuan-tuan ya. Jadi hakikatnya Allah tidak perlu dipetikai dengan kejadian dia dan takdir dia, tak perlu tuan-tuan. Kita yang kena tanya diri kita, sejauh mana kita ni bersabar dengan ujian Tuhan, sejauh mana kita ni punya dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, hakikatnya ujian yang ada pada hari ini, khasnya COVID-19 pada hari ini tuan-tuan, adalah kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah nak panggil kita semua tuan-tuan. Allah nak panggil seluruh umat ni. Allah nak panggil semua hamba-hambanya, khasnya di Malaysia ni dan dunia, untuk balik pada Allah, ingat pada Allah tuan-tuan gitu nah. Baik tuan-tuan, sebab tu saya kata orang beriman ni dia tenang hati dia. Kerana apa? Kerana dilihat tak ada benda yang Allah buat di atas muka bumi ini yang sia-sia. Semuanya untuk kebaikan sekalian hamba-hambanya. Dan dia yakin setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya dekat muka bumi ni, semuanya kerana kasih sayang dia kepada sekalian hambanya tuan-tuan. Kerana semua ni kerana Allah sayang pada kita tuan-tuan ya. Allah sangat-sangat sayang kepada kita tuan-tuan ya. Cuma kita je yang tak sayang kepada Allah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengambil berat tentang kita. Kita je yang tak nak ambil berat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita je yang banyak leka lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah setiap saat memerhatikan tuan-tuan. Setiap saat menggerakkan jantung tuan-tuan. Setiap saat menjaga nyawa kita, nafas kita, jantung kita. Setiap saat dia mengambil berat tentang hamba-hambanya. Kita tuan-tuan, setiap saat leka dengan Allah tuan-tuan. Berjumpa dengan Allah pun dalam keadaan macam mana diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan.
Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat sayang kepada sekalian hamba-Nya, tuan-tuan ya. Setiap saat Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa bersama dengan sekalian hamba-Nya dan sentiasa menjaga hak-hak hamba-Nya, tuan-tuan. Bukan setakat saya seorang, semua makhluk di atas alam ni semuanya, tuan-tuan, berdiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah, tuan-tuan, matilah kita semua pada hari ni. Matahari yang naik pada pagi ni, tuan-tuan, tak naik dah tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah, tuan-tuan, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, tuan-tuan ya. Tuan-tuan mata sekalian, kemudian kita nak tengok pula, tuan-tuan. Tiga ujian itu yang datang daripada Allah kepada kita, tujuan Allah mendatangkan ujian itu, itulah tiga sebab yang saya sebut dengan tuan-tuan. Saya ada kesimpulannya semua kerana kasih sayang Allah. Sekarang ni kita nak tengok pula, tuan-tuan, maknanya daripada hamba kepada Allah pula, tuan-tuan. Ini tiga golongan manusia pula dalam menghadapi ujian. Tadi kita katakan tiga keadaan ujian itu datang kepada manusia. Daripada Allah turun kepada manusia kerana apa? Allah datangkan ujian itu kepada kita kerana apa? Kerana tiga keadaan tadi. Tujuan Allah itu kerana sayang kepada kita. Sekarang ni kita nak tengok pula bagaimana keadaan hamba itu pula sendiri dalam menghadapi ujian, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan. Maka di kalangan hamba-hamba ni pula, tuan-tuan, tiga golongan juga. Sama juga, tuan-tuan ya. Tiga keadaannya juga, tuan-tuan ya. Maka golongan yang pertama, ni daripada hamba kepada Allah pula, tuan-tuan ya. Tadi daripada Allah kepada hamba. Sebab tu kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan. Kenal Allah ni maksudnya kita kena tahu, kita kena kenal kenapa Allah turunkan ujian. Kita kena tahu yang tu. Tapi ada setengah-setengah manusia yang tak kenal tentang bab tu. Dia tak tahu kenapa Allah turunkan ujian. Maka dia mengeluh, dia marah dan sebagainya, tuan-tuan ya. Maka sekarang ni kita nak tengok pula tiga keadaan manusia daripada diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula, tuan-tuan ya. Maka golongan yang pertama, ini golongan yang paling tak kenal Allah, tuan-tuan ya. Kita katakan golongan yang paling jahil lah, tuan-tuan. Golongan yang paling bawah, yakni golongan jahil murakkab. Tuan-tuan, kenapa jahil murakkab? Jahil murakkab ni kerana tak kenal diri itu siapa dan tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan dia. Dia sendiri tak kenal diri dia, jauh daripada Allah, dan dia tak kenal pula Allah Subhanahu Wa Taala ni yang menghantar ujian untuk mentarbiah diri dia. Diri dia pun dah tak kenal, Allah pun tak kenal. Tu jahil murakkab lah, tuan-tuan ya. Maksudnya jahil bersusun-susun. Murakkab ni bersusun. Maksudnya tentang diri dia pun dia tak tahu, tentang Allah pun dia tak tahu. Ini ada hari ni, tuan-tuan ya. Maka golongan manusia yang paling bawah sekali dalam menerima ujian adalah manusia yang buat tak tahu dengan ujian yang datang daripada Allah. Dia langsung tak tengok ujian ni sebagai teguran daripada Allah. Langsung dia tak tengok ujian ni sebagai tanda Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuasaannya supaya kita dibalik kepada Tuhan, takut dengan Allah, insafi diri, langsung tak ada. Maksudnya golongan yang ketiga ni, tuan-tuan, adalah golongan yang langsung tak mengambil apa-apa faedah daripada ujian daripada Allah. Maksudnya tengok ujian ini, dia rasa tak ada apa-apa, kosong gitu lah, tuan-tuan. Ini golongan yang paling teruk sekali, tuan-tuan. Tak mengambil pengajaran, tak mengambil i'tibar. Dia tak tengok pun ujian ni sebagai tanda kekuasaan Allah. Dia tak tengok pun angka COVID ni duk naik. Dia tak rasa apa. Tapi orang beriman tengok, ya Allah, hari ni 8,000, esok 9,000, ya Allah, lepas ni berapa pula, ya Allah. Semakin hatinya takut, semakin hatinya kembali kepada Allah. Ya Allah, dosa kami banyak, ya Allah. Sentiasa dia semakin ingat kepada Tuhan, maksudnya merayu-rayu kepada Allah dan sebagainya. Dia melihat bagaimana Allah memberikan ujian, semakin melihat di kekuasaan Tuhan. Ini bagi orang yang maksudnya mengambil pengajaran, mengambil i'tibar daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang lakukan kepada kita pada hari ini, tuan-tuan. Kita hari ini berada di tempat yang mana kita pada hari ini, tuan-tuan? Adakah kita ni, na'udzubillah, jangan jadi golongan-golongan yang melihat kepada ujian yang ada ni sekadar melihat benda ni kebetulan. Benda ni sebab orang tak jaga SOP dan sebagainya, tuan-tuan. Sebenarnya ni kehendak Allah, tuan-tuan. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya nak menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya, Allah angkatlah angka tu, tuan-tuan. Dan hari ni kita tengok, tuan-tuan, bagaimana banyak saya tengok, tuan-tuan, dalam interview TV3 baru ni saya tengok, tuan-tuan, dan begitu juga dengan mufti Perak di negeri saya, tuan-tuan ya. Saya orang Perak Kampar, dan bagaimana banyak kali saya dengar wawancara pada hari ni, tuan-tuan, kebanyakannya yang menyebut kata mereka tak tahu COVID ni mari daripada mana. Macam mufti wilayah mufti Perak baru ni bila di interview anaknya, tuan-tuan, tanya maknanya bagaimana mufti Perak ni kan, yang berhormat Tan Sri Datuk Dr. Harusani, tuan-tuan, yang sekarang ni dalam ICU. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan kepada Datuk Tan Sri Harusani, tuan-tuan, mufti negeri Perak kita, tuan-tuan ya. Bila tanya pada anaknya, mari mana ayah ni kena kat mana, kata anak dia, ayah dia memang lama dah tak keluar, tuan-tuan, dan tak tahu mari daripada mana. Maksudnya dia pun tak tahulah, maknanya adik-beradik ke menantu tak tahu, tiba-tiba kena, dan masing-masing semua kena, tuan-tuan.
Dan begitu juga saya dengar wawancara, 2-3 wawancara yang lain-lain dan sebagainya, ada yang menyebut begitu juga, benda yang sama. Kami tak tahu kami kena daripada mana. Dan saya ada juga post dalam satu Facebook saya, dalam wall saya ceritakan bagaimana ada seorang lelaki begitu juga. Dia tak tahu dia bawa benda ni daripada mana, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut, angka dia duduk naik ni Allah yang naikkan. Sampai kita pun tak tahu mari mana benda ni. Tiba-tiba kita terkena. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Jadi bagi orang-orang yang mengambil pengajaran, dia melihat perkara ni sebagai suatu kuasa Allah, sebagai satu teguran daripada Allah. Tapi orang yang ketiga ni, dia tengok benda ni maksudnya naik ke turun, dia tak nampak langsung kekuasaan Allah, kasih sayang Allah dan sebagainya. Dan dia sendiri tak menginsafi diri dia. Dia tak melihat ujian ni sebagai teguran. Dia tak merasa aku ni dosa banyak ni, orang tak ada hidayah langsung, tuan-tuan. Jahil murakab ni golongan yang ketiga, tuan-tuan. Baik, golongan yang kedua, manusia-manusia yang menerima ujian ni, tuan-tuan, maka dia sama juga dengan tujuan Allah tadi, tuan-tuan. Dia kan sama juga. Jadi golongan yang kedua ni, manusia-manusia yang bila melihat ujian ini semakin dikembali kepada Allah. Ini bagus. Maksudnya dia tahu ujian ini sebagai teguran daripada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa dia yang lama, dan untuk dia melihat ujian ini untuk dia semakin berhubung ataupun semakin dekat kepada Allah, balik pada Allah. Ini golongan yang kedua, golongan orang yang baik, tuan-tuan. Maka dia melihat ujian ini yang datang atas diri dia sebagai hikmah yang besar daripada Allah untuk menghapuskan dosa dia, dan untuk dia menginsafi dosa-dosa dia, dan untuk dia bertaubat balik pada Allah. Ya Allah, maksudnya ujian ni mari datang kepada kami ni, ya Allah, dosa mungkin kerana dosa-dosa aku ni, ya Allah, dosa-dosa kami yang banyak ni terhimpun, dosa orang ni, dosa orang tu, akhirnya dosa banyak di atas muka bumi ni, turun ujian daripada Allah, tuan-tuan. Ini golongan yang kedua, golongan-golongan yang melihat ujian ini sebagai satu teguran dan menginsafi diri dia untuk balik pada Allah. Ini orang-orang yang beriman, ada sentuhan hati dia melihat kepada teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Golongan yang ketiga, tuan-tuan, adalah golongan-golongan orang-orang yang melihat ujian ini sebagai suatu tarbiyah atas diri dia untuk dia mendapat sifat-sifat mahmudah dalam diri dia, tuan-tuan. Dia tahu ujian ini adalah tarbiyah atas diri dia untuk dia semakin tinggi martabatnya di sisi Allah. Kalau golongan yang kedua tadi, dia melihat ujian ini sebagai suatu jalan keinsafan diri dia untuk dia lebih dekat kepada Tuhan, untuk dia melihat kebesaran Tuhan dengan lebih takut hatinya kepada Tuhan. Tapi golongan pertama, dia melihat ujian ni tarbiyah diri dia, tuan-tuan. Allah nak angkat martabat dia, Allah nak berikan hati dia ni, Allah nak tarbiyah hati dia ni untuk semakin kenal kepada Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, kembali kepada Allah. Dan dia melihat ujian ini sebagai untuk memasukkan dalam hatinya sifat-sifat mahmudah, ataupun untuk dia semakin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Itu 3 golongan manusia, daripada manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, Allah sekalian, dan kita nak sebut juga, tuan-tuan, oleh kerana ada kesempatan saya bersama-sama dengan tuan-tuan, dan saya harapkan video ni tuan-tuan share sebanyak-banyaknya, tuan-tuan. Sebab maknanya apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan ini semuanya datang daripada Allah, dan maknanya perkara ni adalah kebaikan daripada Allah. Ya Allah jadikan saya ini sebagai wasilah saja, tuan-tuan. Hakikatnya Allah lah yang sedang memberikan ilmu kepada kita semua. Allah lah yang sebenarnya nak kita faham tentang kasih sayang dia. Maka saya ini sekadar hamba saja, tuan-tuan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan saya sebab musabab untuk menyampaikan peringatannya kepada tuan-tuan semua. Maka sebab tu, tuan-tuan, saya nak kalau boleh video ni di-sharekan sebanyak-banyaknya supaya semua hamba-hamba Allah tenang ataupun tahu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji kita dengan perkara-perkara ini, supaya kita semua ni sedar akan kebaikan Allah ini, dan kita masing-masing menginsafi diri dan balik kepada Allah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, matalah sekalian, bila Allah Subhanahu Wa Taala ni, inilah maha kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Allah ni punya sayang kepada sekalian hamba-Nya, tuan-tuan. Allah ni bukan sekadar menurunkan ujian, tuan-tuan, bukan sekadar menurunkan penyakit kepada kita, bukan sekadar menurunkan masalah kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan masalah, tidak pernah meninggalkan ujian, tidak pernah meninggalkan sakit kepada sekalian hamba-Nya, melainkan Allah menurunkan sekali dengan ubat kepada penyakit itu, tuan-tuan. Ini kebaikan Allah. Allah tak pernah meninggalkan kita terkontang-kanting dengan masalah tanpa Allah beri jalan penyelesaian kepada masalah, tuan-tuan. Allah tak pernah meninggalkan kita dengan ujian wabak dan sebagainya tanpa Allah memberikan kita jalan-jalan untuk kita menghadapi ujian wabak ni, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ni kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baiknya Allah beri kita masalah, Allah beri kita jalan penyelesaian masalah. Jadi tuan-tuan, maksudnya kita menghadapi semua kehendak Allah ni sudah ada jalannya, sudah ada jawapannya daripada Allah untuk sekalian masalah kita. Subhanallah, tuan-tuan, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, tuan-tuan. Tuan-tuan, matalah sekalian, 3 cara yang saya boleh senaraikan kat sini, tuan-tuan, yang semuanya datang daripada Allah juga,
yang Allah ilhamkan tuan-tuan kepada kita semua tuan-tuan ya. Bagaimana cara untuk kita menghadapi wabak pada hari ini, khasnya tuan-tuan ya, saya nak pesan dengan tuan-tuan pada hari ini tuan-tuan ya. InsyaAllah ni antara jalan-jalan usaha kita untuk kita mengurangkan jangkitan wabak ini kepada diri kita khasnya tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi 3 cara yang saya nak pesan dengan tuan-tuan, jalan usaha yang boleh kita usahakan untuk kita jadikan amalan ini sebagai pembenteng untuk diri kita supaya kita ni tidak terkenalah dengan wabak ni tuan-tuan ya. Kita wajib jaga juga tuan-tuan ya. Kalau kita tak jaga, jadi berdosa pula kita ni. Orang kata mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan, tak boleh tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi yang pertama saya nak sebut dengan tuan-tuan, dalam keadaan kita sekarang ni pun dah lockdown kan, maksudnya kita semua dah tak boleh keluar dan sebagainya tuan-tuan. Tapi kalau kita mungkin ada hal-hal urusan tertentu kita nak keluar juga tuan-tuan ya. Jadi pertama tuan-tuan, saya nak sebut cara menghadapinya yang datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW juga tuan-tuan. Pertama, kita jangan tinggalkan zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita tuan-tuan ya. Maksudnya kalau tuan-tuan nak keluar ke mana-mana, jangan tinggalkan zikir Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca benda ni 3 kali tuan-tuan ya. Bahkan tuan-tuan, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali, Nabi kata waktu pagi, kata Nabi, dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu perkara pun di alam pada hari ini tuan-tuan ya. Maka Allah memberikan kita zikir ini untuk kita yakin kepada Allah bahawasanya COVID ini dia tak boleh memberi mudarat kepada tuan-tuan, melainkan mudarat itu datangnya dengan izin Allah. Jadi sebab tu bila kita berzikir Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang boleh memberi mudarat di langit dan di bumi. COVID ke apa benda pun tuan-tuan takkan boleh memberi mudarat kepada tuan-tuan. Wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwas samiul alim. Maksudnya langit dan bumi tak boleh melainkan semuanya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Baik, kemudian yang kedua, bacalah na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ini sama juga yang Nabi SAW sebut dalam hadisnya tuan-tuan ya. Yang kedua tuan-tuan ya, saya nak sebut dalam keadaan kita menghadapi COVID ini, buat 3 perkara ni ya. Pertama, zikir Nabi jangan tinggal tuan-tuan. Zikir yang Nabi ajar jangan tinggal. Keluar daripada rumah, Bismillahirrahmanirrahim, ulang 3 kali tuan-tuan insya-Allah. Kalian baca na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jangan kita ni bergantung dengan makhluk, bergantung kepada Allah tuan-tuan ya. Baik, yang kedua yang kita nak lakukan tuan-tuan, kita jangan tinggalkan bacaan Al-Quran tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita ni kan dapat vaksin dan sebagainya, kita dah yakin dengan vaksin tuan-tuan nak. Jangan sampai kita lupa untuk kita yakin juga dengan mukjizat Al-Quran. Tuan-tuan jangan tinggal bacaan Al-Quran. Khasnya lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita dalam keadaan ujian wabak COVID ni ada di sekeliling kita, dan kita pun takut benda tu datang daripada mana, datang daripada angin dan sebagainya tuan-tuan nak. Maka insya-Allah Quran sebagai mukjizat, sebagai suatu perkara yang luar biasa yang boleh menjadi syifa dan rahmat atas kehidupan kita, dengan sebab kita tak meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita tuan-tuan ya. Ni kadang-kadang kita ni duk sibuk dengan penjarakan, dengan masnya, dengan vaksin, tapi kita tak baca Quran tuan-tuan ya. Jadi Quran kena baca. Jadi kedua, jangan tinggalkan bacaan Al-Quran. Dalilnya mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, kata Allah. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, tuan-tuan ya. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat tuan-tuan. Maksudnya orang yang rajin baca Al-Quran, Quran itu akan menurunkan syifa dan rahmat daripada Allah. Maka insya-Allah orang-orang yang sentiasa hidup dengan bacaan Al-Quran, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia, bukan setakat wabak COVID ni, apa saja jenis penyakit tuan-tuan nak di atas alam pada hari ni takkan kena kepada diri dia insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi sebab tu tuan-tuan, ulama kata gini tuan-tuan ya, ujian memang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk tarik kita balik pada Allah, untuk hapuskan dosa-dosa kita dengan Tuhan. Tetapi jalan ni ulama sebut tuan-tuan ya, jalan untuk kita mengelakkan diri kita daripada mendapat musibah daripada Allah ialah dengan kita banyak-banyak istighfar, taubat kepada Tuhan, dan dengan banyak-banyak kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dia sebab apa gini tuan-tuan ni? Sebabnya Allah ni tuan-tuan, dia bagi ujian kepada kita bila kita leka tuan-tuan. Allah bagi ujian kepada kita bila kita tidak mahu minta ampun dengan Tuhan tuan-tuan. Sebab Allah nak hapuskan dosa kita, oleh kerana berat mulut kita nak minta ampun, maka Allah hapuskanlah dosa tu dengan ujian musibah, sebab kita sendiri tidak mahu minta ampun dengan Tuhan tuan-tuan ya.
ataupun kita punya ketaatan ni kurang, maka Allah nak tambahkan kebaikan kita, Allah bagi ujian. Tetapi tuan-tuan, bagi orang-orang yang bila buat dosa, dia cepat-cepat balik kepada Tuhan dengan istighfar taubat, ataupun orang-orang yang kurang amalannya, tambah ketaatannya dengan Quran dan sebagainya, maka tak ada jalan Allah nak bagi ujian kepada diri dia, tuan-tuan ya. Kalau sampai ujian juga, maksudnya Allah nak angkat martabat dia lah, tuan-tuan ya. Sebab maksudnya saya nak sebut dengan tuan-tuan, yang tuan-tuan kena faham, ujian itu datang kerana dosa yang kita buat kepada Allah dan kita tidak mahu taubat. Bila tidak mahu taubat, dosa itu takkan diampun melainkan dengan ujian. Maka ujian itulah penghapus dosa. Maka ulama kata, untuk kita jangan sampai Allah beri musibah kepada kita, istighfar awal-awal. Jadi tuan-tuan, saya nak kaitkan Quran tadi sebenarnya. Jadi dengan Quran ini, maknanya dengan kita rajin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bacaan Al-Quran, maka insya-Allah musibah tak sampai. Sebab apa? Sebab kita telah potong musibah itu dengan bacaan Quran kita, dengan kedekatan diri kita kepada Allah. Kadang-kadang ujian sampai sebab kita mungkin tak baca Quran, kita leka dan sebagainya, maka Allah nak suruh kita banyakkan ketaatan, Allah datangkan ujian. Tuan-tuan fahami maksud saya? Sebab tu maknanya bila kita buat dosa, jangan tangguhkan dosa itu. Jangan kita biarkan dosa itu terbiar begitu sahaja. Kalau mata kita tertengok benda-benda bukan-bukan, astaghfirullahalazim, ya Allah, mata aku buat dosa denganmu, ya Allah. Jangan sampai Allah bagi ujian pada mata. Mata tiba-tiba jadi sakit, baru kita nak sedar, ya Allah, dosanya mata aku ni banyak, sebab tu hari ni aku jadi sakit mata. Jadi aku kena kanser mata sebab mata aku ni banyak sangat buat dosa dan maksiat. Sebab bila mata kita buat dosa, kita tak takut dengan Tuhan, kita langgar Allah dengan dosa mata ini. Jadi kita tak rasa nak balik pada Allah, tak rasa takut dengan ujian mata ni, kita tak rasa takut dengan nikmat mata yang Allah beri ni, kita lawan Tuhan, tak rasa takut. Akhirnya Allah uji mata ni, tuan-tuan. Tuan-tuan faham maksud saya nah? Maksud saya, nikmat yang Allah beri kepada kita, bila kita melanggar Tuhan dengan nikmat tersebut, dan nikmat itulah semakin menjauhkan kita daripada Allah. Contohnya nikmat mata ni, tuan-tuan nak. Dengan nikmat mata ni kita leka. Dengan nikmat mata ni kita ralik tengok aurat perempuan. Dan dengan nikmat mata ni jadi ganggu hubungan kita dengan Tuhan. Allah nak kita dekat dengan dia, tapi mata jadi hijab, jadi penghalang. Maka kadang-kadang Allah tutup mata ni. Na'udzubillah, tuan-tuan. Bila Allah SWT ni sayang kepada hamba-hambanya, Allah buanglah penghalang-penghalang tu, tuan-tuan nak. Sebab tu setengah-setengah orang ahli sufi ni, tuan-tuan ni, ahli sufi ni sebut oleh guru kita Syekh Abdullah, tuan-tuan nak. Bila seseorang tu kadang-kadang dia kaya, pangkat dia tinggi, tuan-tuan, Allah nak angkat dia menjadi kekasih-kekasih Allah, tuan-tuan ya. Kadang-kadang Allah ambil dunia tu, Allah ambil sementara, bukan Allah ambil habis, tuan-tuan ya. Sebab Allah nampak dengan dunia yang melimpah-limpah tu menyebabkan dia tak boleh dekat dengan Tuhan, dia sibuk dengan benda tu. Sampai semayang dia tak ke mana dan sebagainya, Allah gugurkan dunia tu sementara untuk Allah bawa balik dia kepada Tuhan. Jadi akhirnya Allah SWT menghilangkan hijab-hijab itu supaya dia dengan Allah tidak terganggu. Ini kasih sayang Allah SWT, tuan-tuan ya. Tapi kalau Allah ni tak sayang dengan sekalian hamba dia, Allah biarlah mata tu leka, tuan-tuan ya. Allah biarlah dia buat maksiat dengan mata tu, akhirnya hubungannya jauh sampai kelas, sampai ke matilah. Dibawa dosa mata tu kepada Allah SWT, tuan-tuan ya. Jadi bila Allah SWT ni dia sayang kepada sekalian hamba ni, Allah tegur dengan biji mata tu. Allah beri ujian pada mata ni tiba-tiba dan sebagainya. Sebab tu ulama kata, bila kita buat dosa, jangan sampai Allah hapuskan dosa tu dengan ujian. Biar kita sendiri hapuskan dosa tu dengan taubat kita. Tuan-tuan faham eh? Maksudnya bila kita buat dosa dengan Allah, jangan tunggu Allah turunkan musibah untuk hapuskan dosa kita. Kita awal-awal kena rasa takut dengan Allah. Dengan nikmat yang aku guna ni, aku leka dengan Tuhan, takut-takut Allah ambil nikmat ni nanti. Tuan-tuan gitu lah. Maksudnya dengan mata aku ni duk ralik sangat tengok perempuan cantik, aku takut esok matanya Allah ambil sampai aku dah tak boleh tengok dunia, contoh na'udzubillah gitu. Tapi dan bila Allah sayang, mungkin dia akan buat macam tu, tuan-tuan. Macam kita dengan anak-anak kita, bila kita sayang dengan anak-anak kita kan, kita bagi dia duit, tuan-tuan, dengan duit tu dia beli benda bukan-bukan, kita sayang dekat dia apa, kita tak bagi duit dia, kita ambil duit tu, tuan-tuan. Sebab dengan duit ni dia tak boleh tahan nafsu dia, dia beli apa, merepek-repek lah, contoh, tuan-tuan. Dia beli benda-benda yang merosakkan diri dia, makan jajan ke apa tu, beli air gas. Kita tak nak dia semakin hancur dengan duit tu, kita ambil duit tu, simpan duit tu, akhirnya tak ada duit lah ni, tuan-tuan. Bila tak ada duit, dia tak berilah, tuan-tuan, kedai kan, nak beli benda bukan-bukan tak ada lah, duit dah tak ada sebab kita tahan. Maka Allah kadang-kadang, tuan-tuan, dengan nikmat yang Allah bagi kita leka, dan kita tak nak balik kepada Tuhan. Bila tak nak balik, Allah ambil nikmat tu. Itu yang kita takut, tuan-tuan ya. Jadi macam kalau kita katakan si anak tadi, tuan-tuan, kita bagi duit dan dia sedar akan kesalahan dia, tuan-tuan. Kita tegur dia, wahai anak, duit yang abah bagi ni janganlah beli benda bukan-bukan, nanti merosakkan diri kamu, abah ni sayang kepada kamu, contohnya gitu, tuan-tuan. Kita beri teguran dan anak ni taubat. Bila anak ni menginsafi diri dia dan dia berjanji kepada abah dia, dia takkan beli lagi
benda yang bukan-bukan dengan duit ni, jadi abah ni tuan-tuan dia akan bagi tak duit tu, dia akan terus bagi. Bahkan kalau dia tengok duit yang dia bagi pada anak tadi ni, anak ni pula bersyukur dengan nikmat duit tadi, bukan setakat dia tak beli benda bukan-bukan, dia sedekah pada orang pula. Jadi apa perasaan kita sebagai seorang ayah? Kita akan bagi lagi banyak. Bagus anak aku ni, aku bagi dia duit, dia bukan setakat nak guna duit ni beli benda bukan-bukan, berjudi ke dan sebagainya, bahkan dimanfaatkan duit ni tolong orang miskin pula, maka kita bagi lagi banyak. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dengan nikmat yang ada ni, kita bukan melawan Tuhan, bahkan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, Allah tambah lagi nikmat. Sebab Allah suka tengok, bila Allah suka tengok dengan nikmat yang ada ni kita guna untuk Allah, Allah tambah lagi keberkatan nikmat tersebut, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya katakan Quran tadi tu, tuan-tuan, bila kita baca Al-Quran, kita banyak dekatkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah, maka insya-Allah ujian bala takkan sampai kepada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan telah halang ujian bala itu dengan ketaatan yang banyak kepada Tuhan. Sebabnya ujian datang kadang-kadang nak hapus dosa, tapi kita awal-awal lagi dah hapuskan dosa kita dengan melazimi membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, Quran ini sebagai syifa dan rahmat kepada kehidupan kita, dan insya-Allah di antara salah satu yang paling mujarab untuk menjadi sistem imuni kita ni, tuan-tuan, antibody kita semakin kuat dengan berkat membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan kena yakin tu, tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena faham, antibody dalam badan kita ni Allah yang jaga, tuan-tuan ya. Allah yang keluarkan tentera tu, tuan-tuan ya. Maksudnya badan kita ni, tuan-tuan, ada tentera dipanggil antibody tu lah, tuan-tuan nak. Bila masuk virus, tentera dalam badan kita ni dia akan berlawan dengan virus ni. Siapa yang jaga tentera tu, tuan-tuan? Nak keluar sejuta ke, nak keluar berapa puluh ribu, siapa yang keluarkan ni, tuan-tuan? Maka tuan-tuan yakinlah, tuan-tuan, Al-Quran ini, tuan-tuan, adalah satu mukjizat kalamullah yang sangat-sangat menyinarkan diri kita, ataupun yang sangat-sangat menghidupkan sistem dalaman kita. Yakinlah, tuan-tuan ya. Saya nak bagi bukti pada tuan-tuan lah, tuan-tuan, satu bukti. Tuan-tuan ya, kenapa, tuan-tuan ya, kenapa zaman Nabi SAW, tuan-tuan ya, Nabi ni bila ada sahabat-sahabat sakit, kadang-kadang Nabi ambil air dan Nabi baca pada air, tuan-tuan nak. Kenapa Al-Quran itu dibaca kepada air, tuan-tuan ya? Jadi tuan-tuan nak cerita tentang mukjizat Al-Quran sedikit, tuan-tuan ya. Kerana tuan-tuan, air ni dia ada molekul dia, molekul air, tuan-tuan ya. Dan air ni terbukti dia hidup dan dia menyedut apa yang kita baca. Tuan-tuan, mengikut kajian hari ni zaman Nabi, mungkin tak ada kajian ni, tuan-tuan. Hari ni orang membuat kajian melihat panggil molekul ke, tuan-tuan. Saya nak sebut takut salah, tuan-tuan ya. Maksudnya molekul ke, kan dalam air tu ada molekul-molekul yang hidup, tuan-tuan ya. Bila hari ni, tuan-tuan, dibacakan Al-Quran, kita molekul tu bercahaya-cahaya, hidup, tuan-tuan, bersinar-sinar. Sebelum dia bacakan Al-Quran, molekul ni dia biasa je, maksudnya tak ada cahaya apa. Nak buktikan pada tuan-tuan, air ni hidup dan dia menyerap apa yang kita baca. Tuan-tuan bayangkan, air ni bila kita bacakan Al-Quran, hidup dia, bercahaya dia. Bila kita tengok pada alat tu, saya tak tahu apa nama alat tu, tuan-tuan ya. Tapi guru saya ada terangkan perkara tu masa saya ambil perubatan Islam tu, tuan-tuan tak. Bila dibaca pada air tu bersinar-sinar, tuan-tuan, terang air tu kerana bacaan Quran. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan yang baca Al-Quran, macam mana darah, tuan-tuan, macam mana antibody, tuan-tuan, macam mana sistem imuni dalam badan, tuan-tuan. Takkah semakin-makin bersinar dengan sebab tuan-tuan baca Al-Quran tadi, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni depan air ke ataupun depan makanan, jangan kita sebut benda-benda yang bukan-bukan, tuan-tuan. Sebab makanan ni dia ni menyerap apa yang tuan-tuan sebut, tuan-tuan tak? Sebab tu dalam depan makanan jangan kita sembang hal dunia ke ataupun mengumpat orang. Nanti kita makan makanan yang zahirnya baik tapi hakikatnya mungkin dah kotor, dah gelap dan sebagainya. Air ni, tuan-tuan, seorang pakar di China, tuan-tuan. Ini tak ada kaitan dengan Al-Quran tadi, tuan-tuan. Ni guru saya sebutlah, Ustaz Tirmizi, tuan-tuan ya. Dia cerita bagaimana mereka mengkaji kehidupan air ni, tuan-tuan. Ni tak ada kaitan dengan Islam ni, tuan-tuan. Sekadar maksudnya dia nak tengok bagaimana air ni hidup tak hidup, tuan-tuan ya. Maka air ni, tuan-tuan, bila mana air ni dipuji, kau ni bersih. Ni Cina kafir, tuan-tuan. Apa orang China lah, bukan orang Islam. Dipuji air ni, kau ni baik, kau ni bagus. Dia tengok pada apa panggil alat tu, tuan-tuan. Saya tak tahu apa nama alat tu. Maka dia tengok air ni bersinar, seronok. Maksudnya air tu nampak kehidupan dia, nampak dia seronok. Molekul tu lah, tuan-tuan tak. Maka bila dia kata pada air ni, kau ni tak bagus, kau ni apa bodoh dan sebagainya, tuan-tuan tak. Bila tengok air tu, tuan-tuan, dia nampak molekul air dia gelap, tuan-tuan tak. Maka kita nampak air tu zahirnya nampak putih macam biasa, tapi kita tak tahu molekul tu sebenarnya dah rosak. Maka sebab tu bila tuan-tuan makan, tuan-tuan nak, bila tuan-tuan makan nasi ataupun tuan-tuan minum air, jangan kita cakap benda-benda yang bukan-bukan. Sebab air ni dia menyerap, dia mendengar apa kita sebut. Bila kita banyak sebut benda-benda yang kotor dan sebagainya, maksudnya benda yang kita makan ni, dari segi yang kita tak nampak ni, molekul dia dan sebagainya sudah jadi kotor, sudah jadi tak baik. Sebab tu bila tuan makan, jadi tak sihat tubuh badan kita, tuan. Sebab tu bila kita berada di hadapan makanan,
Bila kita minum air, kita kena baca doa, tuan-tuan nak. Cakap benda-benda yang baik supaya air ataupun makanan di hadapan kita ni diberkati oleh Allah dan menjadi kesihatan dalam tubuh badan kita, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya nak buktikan Quran, jangan tinggalkan. Insya-Allah dia ada sistem imuni yang terbaik untuk diri tuan-tuan dalam kita menghadapi ujian wabak pada hari ni, tuan-tuan ya. Sikit lagi tuan-tuan saya nak sebut yang terakhir nah. Jadi 3 perkara bila kita menghadapi ujian ini, tuan-tuan, zikir Nabi jangan tinggal. Yang kedua, jangan tinggal bacaan Al-Quran, kerana Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ia sebagai syifa dan rahmat kepada kita, dan kita yakin sebaik-baik sistem badan kita untuk dia semakin hidup, semakin dia mendapat rahmat atau syifa kepada kita adalah Al-Quran. Tuan-tuan kena yakinnya tu. Dia adalah mukjizat, tuan-tuan ya. Hari ni orang tak nak baca Quran dan sibuk cari benda tu benda sebagainya. Quran Allah tinggalkan sebagai mukjizat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita jangan tinggalkan Al-Quran. Itu yang perkara yang kedua, tuan-tuan ya. Yang ketiga, tuan-tuan, dalam menghadapi perkara ini jangan tinggalkan berdoa kepada Allah, tuan-tuan ya. Jadi doa ni, tuan-tuan, kalau boleh setiap sembahyang kita tu jangan kita tinggalkan membaca kunut nazilah, tuan-tuan ya. Dan doa ni, tuan-tuan, jangan baca doa untuk kita sendiri saja, tuan-tuan ya. Doa untuk kita dan untuk sekalian muslimin dan muslimat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila kita mendoakan untuk orang-orang yang lain, maka doa itu telah diaminkan oleh malaikat untuk diri kita sendiri juga, tuan-tuan ya. Ini antara jalan lah yang saya boleh senaraikan kepada tuan-tuan untuk kita menghadapi wabak ni, dan mudah-mudahan kita tak kenalah, tuan-tuan ya, dengan kita zikir dengan Nabi ajar, dengan kita baca Al-Quran, dan kita tidak meninggalkan doa untuk diri kita dan untuk sekalian muslimin dan muslimat. Tuan-tuan tengok orang beratur ramai kan dekat stadium Pasir Gudang tu, tuan-tuan nak, jangan tengok saja, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah ramai ni, ya Allah susah payah mereka. Tuan-tuan pandang dengan belas ihsan kepada mereka, doakan mereka supaya mereka sihat, maka malaikat mengaminkan bagi kamu juga kesihatan. Malaikat akan mengaminkan doa, tuan-tuan. Dan kata Nabi SAW, doa seseorang Islam untuk orang Islam yang lain tanpa pengetahuan orang tu. Tuan-tuan naik motor kan, tuan-tuan nampak ada orang beratur ramai-ramai kat Pasir Gudang ni, tuan-tuan doa dengan pandangan rahmat, kasih sayang belas pada mereka, beratur berjam-jam, tuan-tuan. Datang lepas subuh pukul 6.30, kadang-kadang pukul 11 pagi baru balik beratur, tuan-tuan. Kasihan belas dalam diri kita, tuan-tuan. Kita doakan mereka dengan keikhlasan hati kita. Kita memahami susah payah mereka diuji dan sebagainya, tuan-tuan nak. Ada malaikat yang akan mengaminkan doa itu untuk kita. Maka tuan-tuan doa untuk orang lain, maka insya-Allah kebaikan itu akan Allah beri kepada tuan-tuan, dan insya-Allah musibah itu takkan datang kepada kita, tuan-tuan. Ini kesempatan untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan matalah sekalian, ya, sebelum kita nak mengakhiri kuliah kita pada pagi ini, tuan-tuan, minta maaf hari ini kita tak sempat nak baca kitab, tuan-tuan ya. Jadi banyak perkara yang saya sebut tentang ujian pada pagi ini. Jadi alhamdulillah lah, tuan-tuan, kita maknanya mungkin esok ke kita boleh mula kepada bacaan kitab, tuan-tuan ya. Dan insya-Allah, tuan-tuan, malam ni kita akan bertemu lagi, tuan-tuan ya, dalam kuliah maghrib. Dan dalam kuliah maghrib nanti kita akan membicarakan tentang masalah tauhid. Sebab ada juga orang duk PM saya tu minta saya ajar tentang tauhid, tentang hubungan kita dengan Allah, dari segi tauhid kita dengan Tuhan. Insya-Allah malam ni maghrib nanti kita akan membicarakan tentang tauhid ya, tentang i'tiqad, pegangan kita dengan Tuhan. Dan maghrib kita bicara tentang tauhid, subuh macam ni kita bicara tentang tasawuf, tuan-tuan ya. Jadi dua perkara yang terakhir saya sebut, tuan-tuan, pada pagi ini. Yang pertama, tuan-tuan, saya nak sebut kita sekarang ni dalam keadaan lockdown. Sekarang ni, tuan-tuan, ada hikmah yang besar, tuan-tuan ya. Antara hikmah yang paling besar yang kita kena lihat sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, inilah peluangnya untuk tuan-tuan banyakkan ibadah kepada Allah. Ini satu saya nak sebut dengan tuan-tuan ya. Jangan kita setengah orang bila lockdown ni dia kata pusing, Allah jadi tepu lah, kata dia, tuan-tuan. Jadi tak boleh nak keluar, tepu lah badan ni dan sebagainya. Kenapa kita pandang negatif, tuan-tuan nak? Tuan-tuan, sebelum ni kita sibuk bekerja, tuan-tuan. Kita sibuk bekerja kan. Kita sibuk dengan kehidupan kita daripada pagi sampai malam, di pejabat dan sebagainya. Bila lockdown macam ni, tuan-tuan tak? Maksudnya banyak agensi-agensi yang ditutup. Inilah peluang untuk tuan banyak ibadah kepada Allah. Ni hikmah, tuan-tuan. Kita tak nampakkan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni sentiasa kena balik dengan Tuhan, tuan-tuan ya. Maksudnya melihat semua perkara ni ada kebaikan untuk diri kita. Jangan kita ni banyak fikir tentang nafsu kita. Tak seronok lah nak keluar, tak boleh. Itu nafsu, tuan-tuan tak? Kenapa kita tak nampak Allahu Akbar? Lockdown, kita masing-masing ada dekat rumah. Inilah kesempatan untuk baca Quran banyak-banyak, tuan-tuan. Inilah kesempatan untuk kita melakukan ketaatan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jangan, tuan-tuan, jangan kufur dengan nikmat lockdown ni, tuan-tuan. Kita rasa lockdown ni bala. Tak, tuan-tuan. Dia nikmat sebenarnya. Nikmat mana? Nikmat untuk kita berkhalwat dengan Tuhan, tuan-tuan. Maknanya kita banyak masa di rumah ni, banyak masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Maksud masa yang banyak jangan tidur je, tuan-tuan. Jangan duduk melayan TV, ni kufur dengan nikmat, tuan-tuan. Dah kita sibuk dengan berbagai-bagai kehidupan dunia sebelum ni.
dalam keadaan sebelum lockdown ni 2 minggu ni tuan-tuan, untuk kita banyak berhubung dengan Allah. Insya-Allah tuan-tuan ni, bila manusia melihat lockdown ni sebagai suatu dipanggil uzlah, bersendiriannya kita dengan Allah, insya-Allah turun angka Covid ni tuan-tuan ya. Tapi kalau na'udzubillah, kalau kita tengok lockdown ni merusingkan kita merasa rusing sebab nafsu kita tak boleh nak keluar, nak berjalan dan sebagainya tuan-tuan, kita tak menjaga hubungan dengan Allah. Dengan lockdown ni pula kita duk layan, inilah masanya nak layan Netflix lah dan sebagainya tuan-tuan. Duk melayan cerita-cerita yang sebelum ni tak habis-habis aku duk tengok. Contohnya tuan-tuan, cerita-cerita drama yang sebelum ni tak habis-habis, inilah cerita peluang nak sambung balik. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila kita nak balik dengan Tuhan? Persoalannya, sampai bila kita nak leka dengan dunia yang ada? Maksudnya, dalam keadaan kesempatan dunia yang memang kita selama ke hari banyak masa dengan dunia, bila Allah buat lockdown, kita nak cari dunia lagi tuan-tuan. Bila kita nak sedar akan teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, hikmah lockdown ni, ambil masa ni untuk kita berpuasa tuan-tuan. Kita tak letih duduk kat rumah tuan-tuan. Puasa Isnin Khamis, dan untuk kita baca Quran banyak-banyak, untuk kita mentalaah kitab-kitab kita, untuk kita tengok WhatsApp kita dari segi tazkirah. Yang sebelum ni kadang-kadang group-group tazkirah kita tak nak tengok kan, kuliah-kuliah ustaz dan sebagainya kan. Maka jadikan peluang masa yang kita ni disunyikan oleh Allah daripada dunia, ambil masa ni untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni peluang tuan-tuan, peluang untuk kita benar-benar membanyakkan hubungan kita dengan Allah dalam masa lockdown ni tuan-tuan ya. Dan saya nak sebut yang terakhir, saya dua perkara. Yang pertama, hikmah lockdown ni. Yang terakhirnya tuan-tuan, saya nak sebut, sekarang ni tuan-tuan, kita sedia maklum, memanglah kita punya media sosial pada hari ni tuan-tuan, bermacam-macam video yang sampai dengan tuan-tuan. Tuan-tuan, jadilah seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang sentiasa takut untuk menyebarkan fitnah kepada masyarakat tuan-tuan ya. Hari ni macam-macam video yang sampai kepada handphone kita ni tuan-tuan ya, tentang tatu dajjal lah tuan-tuan ya, tentang vaksin ni, agenda dan sebagainya. Saya nak sebut tuan-tuan, kita jangan jadi orang yang tidak bersifat dengan sifat orang beriman tuan-tuan ya. Orang beriman ni kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang yang beriman ni tuan-tuan, bila dapat satu berita kan, bila dapat suatu perkhabaran, dia ada sifat tabayyun dulu. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ni jangan jadi di antara salah seorang yang cepat menyebarkan perkara-perkara yang tidak pasti tuan-tuan ya. Jadi janganlah kita ni menakut-nakutkan orang dengan berita-berita palsu lah kan, dengan premention dan sebagainya tuan-tuan. Jadi orang-orang yang bersifat dengan tabayun. Kita ni kadang-kadang dengan lockdown ni tuan-tuan, banyak kita boleh layan handphone WhatsApp ni, takut kita ni mudah nak percaya dengan video-video yang tak ada fakta dan sebagainya tuan-tuan. Jangan kita jadi seorang yang penyebar kepada fitnah dan sebagainya. Kita tidak mahu tuan-tuan ya, dengan ujian Covid yang melanda ni, kita pula diuji dengan oleh Allah dengan fitnah-fitnah ni. Kita menambah dosa dengan kita menyebarkan fitnah-fitnah kepada ulama' dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, yang terakhir itulah saya sebut. Jadi maknanya setiap berita yang sampai, kita kena jadi orang-orang beriman yang sentiasa ada sifat tabayyun, dan kita sentiasa maksudnya tidak mudah untuk menyebarkan berita-berita dan sebagainya, sehingga menyebabkan masyarakat jadi takut dan sebagainya tuan-tuan. Sedangkan perkara itu adalah perkara yang tidak benar, yang tidak ada fakta, tidak ada bukti dan sebagainya tuan-tuan ya. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Sekadar itu sahaja perkongsian kita pada pagi ni tuan-tuan. Teruskan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pertemuan kita pada pagi ini benar-benar bermanfaat, dan kita sama-sama beroleh sebanyak-banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan segala yang baik itu semua kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang semuanya datang daripada Allah, tidak daripada diri saya tuan-tuan. Bersyukur kita kepada Allah, dan saya mohon maaf kekurangan dalam saya sampaikan kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati tuan-tuan semua, dan mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita ke jalan kebenaran, dan Allah lindungi kita tuan-tuan daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak benar, tidak betul tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam penjagaan Allah insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.